Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. So hari ini saya nak ambil kesempatan sedikit untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat mengenai isu yang hangat di dalam parlimen baru-baru ini mengenai ahli parlimen Kota Melaka. Saya kadang-kadang nak cakap lebih pun nanti kena ban. Tak cakap hati panas. Tapi itulah kita dapat lihat betapa boleh dikatakan biadab dan bingai juga ahli parlimen Kota Melaka ni. Apabila Tan Sri Muhyiddin membahaskan mengenai isu beras, maka dia kenalah bagi soalan mengenai isu yang tersebut yang berkaitan dengan apa yang dibahaskan. Apabila ahli parlimen Kota Melaka mengeluarkan satu soalan mengenai anak menantu Tan Sri Muhyiddin, ini dah lari daripada apa yang dibahaskan. Kalau kita kata dia tak cerdik, dia marah. Kalau kita kata dia bodoh, lagi dia marah. Jadi kalau kita lihat apa yang dilontarkan oleh ahli parlimen Kota Melaka memang menunjukkan beliau ni bingai. Jadi kalau ahli parlimen Kota Melaka nak marah saya, marahlah. Tapi itu adalah kenyataan dan fakta. Jadi saya nak tanya kepada ahli parlimen Kota Melaka lah. Kalau kamu ni ahli parlimen pembangkang, saya tak marah. Tapi kamu ni adalah ahli parlimen kerajaan. Jadi sepatutnya kamu menunjukkan satu cara yang profesional. Sikap yang betul-betul profesional. Bukan macam pembangkang. Bukan macam orang tak sekolah. Jadi kalau yang dibahaskan tu isu beras, libatkanlah isu beras. Kenapa nak libatkan isu menantu? Isu yang lain yang tidak berkait dengan apa yang dibahaskan. Jadi kat sini saya nak tanyalah kepada ahli parlimen Kota Melaka dan jugalah ahli parlimen DAP lah yang banyak kadang-kadang sekarang ni pun kurang ajar pun saya kita lihat makin melebih-lebih. Jadi kepada ahli parlimen kerajaan lah. Saya cabar kepada ahli parlimen kerajaan terutama dalam Pakatan Harapan. Okey. Yang mana sebelum-sebelum ni dalam PRU 15 kamu banyak mengeluarkan isu-isu rasuah tentang LCS, tentang 1MDB, tentang banyak lagi perkara-perkara yang kamu lontarkan kepada kerajaan sebelum ni. Jadi apabila kamu dah jadi kerajaan, di mana kamu punya suara? Di mana kamu punya desakan dan kamu punya yang selama ni kamu kata kamu mempunyai bukti, kamu mempunyai berbagai maklumat tentang perkara-perkara tersebut. Jadi saya nak cabarlah kepada ahli parlimen Kota Melaka. Kenapa tak nak cerita pasal LCS? Kenapa tak nak cerita pasal kes Selangor? Kenapa tak nak cerita pasal kes ahli parlimen Ipoh Barat yang bekas Menteri Sumber Manusia? Kenapa tak nak cerita pasal isu terowong Ling Guang Eng? Sedangkan isu tu pun dah meluas di media sosial. Sedangkan kamu semalam mengatakan kamu cakap pasal isu menantu Tan Sri Muhyiddin kerana dah terkeluar di media sosial. Sedangkan isu yang tersebut pun dah keluar dalam media sosial. Kenapa bila part kamu tutup, kamu senyap? Kenapa part orang lain kamu bongkar, kamu nak meluahkan perkara nak melontarkan perkara-perkara tersebut? Jadi ini pun satu persoalan ya sahabat-sahabat tentang kerajaan Madanun sekarang ni yang banyak tak adil ataupun tidak membuat kerja yang begitu telus. Kena bila tang part dia tutup, bila tang part lain dia korek habis-habisan. Ini yang berlaku dalam kerajaan Madanun sekarang ni. Banyak lagi isu. Isu yang melibatkan dana wiwawa, saya tak silap saya. Itu melibatkan Tengku Zafrul. Kenapa Tengku Zafrul tak dipanggil? Sebab Tengku Zafrul dah duduk dalam kerajaan. Isu duit 1MDB yang sekarang ni SPRM menuduh ataupun kerajaan menuduh lawyer Tan Sri Muhyiddin terlibat. Siapa nama lawyer Roslan tak silap saya. Sedangkan duit 1MDB yang dibayar oleh mereka-mereka yang terlibat, dia bayar terus kepada Menteri Keuangan. Jadi sekarang ni masa tu Menteri Keuangan Tengku Zafrul. Kenapa Tengku Zafrul tak disoal siasat? Jadi di manakah keadilan? Jadi saya harap ahli parlimen ni Kota Melaka, kamu jangan nak cari satu isu saja. Bab menantu Tan Sri Muhyiddin. Banyak lagi isu yang dalam parti kamu tu yang tak disiasat, yang dipendam, disimpan. Ini satu perkara yang rakyat pun nak tahu.
Bukan sekadar menantu Taslimu dia. Kami bagi pihak Perikatan Nasional tidak ada masalah. Koreklah, tangkaplah, siasatlah. Tapi kenapa isu-isu kamu yang dalam dalam Pakatan Harapan, yang dalam parti kamu sendiri DAP dan PKR, kenapa disenyapkan? Kenapa tak nak keluarkan perkara-perkara tersebut? Ini yang dikatakan kerajaan Pakatan Harapan nak membersihkan rasuah. Lain kali nak cakap, biar tengok cermin sikit. Ahli Parlimen Kota Melaka. Ini yang saya kata, DAP ni, dia saja nak provokasi, nak buat isu-isu yang konon-kononnya dia itulah baik, dia itulah bagus, orang lain tak bagus, parti lain tak bagus, sedangkan mereka tu ada lagi taik lagi banyak. Kalau kita nak korek. InsyaAllah, sahabat-sahabat, kalau kita dapat perintah negara ni, kita dapat ambil alih kerajaan, InsyaAllah kita akan korek habis-habisan bagaimana kotornya DAP. Jadi sekarang ni saya harap kepada sahabat-sahabat saya di luar sana dan rakyat di luar sana bersabar, insya-Allah kita akan dapat mengambil alih kerajaan tidak lama lagi, insya-Allah. So itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini sahabat-sahabat. Sebelum saya mengakhiri saya punya video pada hari ini, saya ada pantun untuk kerajaan Pakatan Harapan BN. Pantun ni saya akan baca setiap kali saya buat live ke, saya akan buat video. So dengarlah pantun saya pada hari ini sahabat-sahabat. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa naik sampan. Kalau kerajaan kuat kencing, cepat-cepatlah rakyat kita humban. Itu sajalah pantun saya. PN the best, PN the best, PN the best. Takbir. Akhir sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.